Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana a'buduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi fa'ughfirli. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut Raf Academy, para skuad munajat umat muslimin muslimat hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ni. Kita berada di malam bulan yang Allah muliakan. Kita dah masuk 6 Rajab pada malam ini. Alhamdulillah, kita niat untuk menghidupkan setiap malam-malam bulan yang Allah berikan kemuliaan ini, yakni bulan Rajab. InsyaAllah dengan kita mengisinya dengan majlis zikrullah dan kita mengisi dengan majlis munajat umat dengan untuk kita bersama-sama secara berjamaah untuk kita bermunajat, memanjatkan segala hajat kita, insyaAllah berwasilahkan bil wasilah. Berwasilahkan dengan bikiraati suratul Fatihah, 7 qiraah, 14 riwayat. Berwasilahkan bacaan suratul Fatihah, 7 qiraat, 14 riwayat, fi kulli hajat, insyaAllah. Jadi jemaah yang muliakan ta'ala, antara perkara yang apabila sesuatu itu Allah nak berikan rahmatnya, yakni Allah nak berikan pertolongan rahmatnya, adalah Allah berikan kita kekuatan untuk beramal dengannya. Allah berikan kita kekuatan, petunjuk untuk kita beramal dengannya. Yakni kalau kita Allah nak berikan hajat kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan gerakkan lisan kita, lidah kita, hati kita untuk hanya meminta kepadanya dalam kata setiap masa konsisten. Sebagai contoh malam-malam begini, alhamdulillah, insya-Allah Allah berikan masa lagi dan tenaga yang ada lagi berbaki beberapa
tenaga lagi ni. Jadi kita nak gunakan, manfaatkan untuk kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan ianya sebagai tanda Allah nak kabulkan hajat kita dengan kita meminta tanpa ada hentinya. Masya Allah. Ya, setiap masa kita doa, kita boleh berdoa di masjid, sendirian pun boleh. Lepas solat kita doa, dalam sujud kita doa. Waktu-waktunya mustajab kita doa, yakni lepas azan tu waktu berdoa. Jadi cuma apabila kita ada amalan yang Allah pilih untuk berdoa secara berjemaah dengan ada tawassul bil kalimah, yakni bis suratul Fatihah, yang mana mungkin sebelumnya kita belum ada lagi amalan seperti ini. Jadi yang satu, tambah nilai pada amalan sedia ada dengan kita menambah hanya dengan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita membaca suratul Fatihah. Suratul Fatihah fi kulli hajat, pada dalamnya kita nak setiap hajat kita berharap Allah penuhi, Allah kabulkan, insya-Allah, dengan doa khusus yang akan dibaca pada setiap bacaan munajat umat. Jadi yang ke-9 tu, seterusnya kita terus berdoa untuk munajat pada Allah SWT. Baik, jemaah sekalian, baik di FB bantu sebarkan, sahabat kita yang lain di TT, Alhamdulillah bantu juga sebarkan. Panjang-panjangkan munajat ini, panjang-panjangkan bagi siapa yang berhajat. InsyaAllah mudah-mudahan ini salah satu ikhtiar yang kita boleh lakukan secara konsisten, istiqamah. Dengan adanya panduan, adanya jamaah yang kita aminkan bersama-sama. Mudah-mudahan ini adalah amalan yang kita boleh azam untuk istiqamah, insyaAllah. Bismillah. Baik, jemaah sekalian, alhamdulillah, sementara kita tunggu sahabat kita yang lain masuk, mari kita mulakan dengan selawat syifa. InsyaAllah niatkan dengan keberkatan melalui selawat syifa ini, Allah berikan kesembuhan jasmani dan rohani bagi kita, insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد
محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah jemaah yang mulia Ta'ala, sudah kita mulakan mukadimah dengan selawat syifa. Alhamdulillah, mana ianya termasuk kalau dalam amalan kendiri ni, silsilah amalan ni diambil daripada almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Jadi saya bacakan dan jemaah boleh ikut bersama-sama dan boleh digunakan, diamalkan apabila rasa dalam keadaan badan kita ke hati kita ke rasa macam tak berapa nak nyaman, ataupun kita nak jadikan sebagai precautious ataupun keadaan yang berhati-hati, nak prevent, nak mencegah daripada perkara yang tak sepatutnya, maka bolehlah amalkan selawat syifa ni mas sekalian. Amalkan dengan bersungguh-sungguh lah. Amalan ni dia mesti diamalkan dengan bersungguh-sungguh dan penuh keyakinan. Dan juga bagi antara juga, kalau kita lihat dalam keadaan diri kita ni, ialah diri kita ni sentiasa terdedah dengan situasi yang kata apa, penyakit-penyakit ataupun situasi-situasi yang membawa boleh mengguncang perasaan kita kadang-kadang. Maka perasaan ni dia masuk dengan napas kita, pernafasan kita. Dan dalam darah kita pun ada pernafasan, ada oksigen. Maka jagalah pernafasan dan oksigen itu dengan baik. Dengan orang kata apa, jangan dibiarkan ininya tanpa ada perhatian yang tinggi. Antaranya berikan perhatian, kalau kata misal kata ialah keadaan kondisi badan kita tak okey, berikan perhatian pada pernafasan, lalu berzikirlah, berselawatlah sebagai contoh selawat syifa, kan? Dan berdoalah, mohon kepada Allah beri kesembuhan. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ulang banyak kali mas sekalian. Kita ni bukan makam wali boleh baca sekali, kita ni makam kuali kena baca berulang kali biar sebati dalam hati. Dia ni bila kita sebut atau baca dalam sampai tembus ke hati tu, dia baru menjadi. Ingat, setiap bacaan, setiap amalan bila tembus ke hati baru menjadi. Jadi kenapa kena buat banyak kali? Bukan sebab kita banyak amal. Kenapa solat banyak kali? Bukan kata kita ni banyak dah solat. Dah, kita kena buat banyak kali. Ada dipanggil pengulangan, repetition. Jadi wirid, ulang. Sebab apa? Sebab kita nak latih agar ianya sebati. Sebab tu kita ulang banyak kali. Itu bukannya kita rasa kita dah banyak kali. Kadang kita contoh zikir selawat 1000. Dah banyak selawat ni. Bukan. Kita nak biar kata contoh kita selawat 1000 kali sehari. Sebagai contoh. Ataupun puluh-puluh ribu lah. Sebab tujuan kita nak banyak tu, mudah-mudahan biar sebati dalam hati. Agar kita mampu merasai cintanya Nabi SAW itu. Apa kita boleh sebut banyak kali. Itu maksud dia. Sebutlah banyak kali, mudah-mudahan ia tembus ke hati. Bila dah tembus ke hati, maka mudah-mudahan ianya menjadi. Sebab tu kena banyak kali, jangan berhenti. Macam mana pun keadaan kita, melangkahlah kerana kita ada Allah. Melangkahlah kerana kita ada Allah. Jangan kita mengalah. Jangan kita tunduk pada masalah. Selagi mana kita bertuhankan Allah. Maka kena ulang banyak kali. Walaupun penat macam mana, ulang. Macam mana sakit macam mana pun, ulang. Banyak kali kena ulang. Pengulangan.
biarnya menjadi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Biar menjadi darah daging kita. Dia macam itu. Jadi kalau nak sebati, nak tak nak, mau tidak mahu, kena ada pengulangan, repetition. Solat 5 waktu sehari semalam, ulang banyak kali. Itulah kita buat. Sebab apa kata Nabi SAW? Ibarat kita, kalau di depan rumah kita ada sungai, maka kita kena melalui sungai itu 5 kali sehari. Maka bersihlah kita. Kita ulang alik mandi. Ulang alik ibarat mandi sungai itu 5 kali. Pergi mandi, balik mandi. Pergi mandi, balik mandi. Jadi, bila ulang banyak kali, maka ianya nak jadi sebati. Ingat, dalam kita ulang banyak kali, barang perlu diingat, jangan rasa kita sudah banyak kali. Jangan kita merasa kita sudah banyak kali. Kita ingat kita buat banyak kali agar ianya tembus ke hati. Tembus ke hati. Sebab tu selawat adalah untuk hilangkan diri. Zikir untuk hilangkan diri. Apa maksud hilangkan diri? Bila kita salawat pada Nabi Muhammad SAW, kita ingat Nabi, kita lupa diri. Kita ingat Nabi SAW, kita lupakan diri kita. Sebab kita lupakan diri kita? Sebab Nabi lebih banyak jasa atas diri kita. Kita ni kadang-kadang ingat diri kita ni banyak jasa. Lalu kita nak diingati. Kita nak orang ingat kita. Kita nak isteri ingat kita. Kita nak suami ingat kita. Kita nak anak ingat kita. Walhal kita ni nak dibandingkan dengan jasa pada diri ni, maka yang banyak berjasa pada diri kita ialah Nabi SAW. Kalau tidak ke Nabi Muhammad SAW, maka kita takkan mampu merasai nikmat Islam. Kita takkan mampu mengenal Allah. Kita takkan mampu buat semua kebaikan yang kita buat hari ini. Maka lakukan kebaikan. Setiap kebaikan yang kita boleh lakukan, kalau tidak kerana Nabi Muhammad SAW, maka kita takkan mampu melakukan. Maka selawat kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah untuk menghilangkan diri. Supaya kita sebut Nabi, maka kita lupakan diri. Sebut Nabi SAW, kita lupakan diri kita. Kita ingat akan jasa Nabi SAW. Kita ingat akan susah Nabi Muhammad SAW. Kita ingat akan apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi larang. Kita ingat itu. Begitu juga apabila kita zikrullah, kita ingat Allah, zikir. Kita ingat. Fazakir fa'inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Jadi kita ingat Allah agar kita lupa akan diri kita, maka kita akan nyatakan segala kebaikan yang Allah beri pada diri kita atas tubuh, batang tubuh badan kita ini, yang kita nak ingatkan tentang apa segala jasa nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Sebab itu, jadi ingat, ulang banyak kali bukan bermakna kita banyak kali dah. Ulang banyak kali bil makna nak bagi sebati. Ustaz, bila kita diuji susah hati, bolehkah kita selawat sebab kita nak hilangkan rasa susah hati itu? Bukan kata boleh. Bukan kata bolehkah. Sebetulnya itulah yang kita kena buat. Susah hati kerana hati itu susah. Sakit hati kerana hati itu sakit. Kenapa hati itu susah? Kerana jauh dengan Allah. Kenapa hati itu susah? Kerana jauh dengan Rasulullah. Hati ni ni milik Allah. Jadi sebelum datang masalah, selesaikan masalah yang paling utama. Apa dia? Hati kita ni ingat Allah atau Rasulullah. Ingat Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita diuji dengan kesusahan, maka hati kita resah. Bermaksud sebelum tu persiapan kita tidak kemas. Menyebabkan bila datang ujian, menyebabkan Allah nak kita balik. Nabi nak kita ingat balik. Allah suruh patah balik. Walhal masalah belum selesai. Masalah tu ada, tetapi resah tu tiada. Kita tak nak ada resah tu. Masalah ni tetap ada je masalah. Darul intihan. Ad-dunya. Itu ibtila. Darul intihan. Kan? Ujian ada. Peperiksaan ada. Tapi kita tak gelabah nak jawab peperiksaan. Malah kita tersenyum sampai telinga. Kerana kita telah bersiap sedia untuk menjawabnya. Jadi kalau kita duk resah hati kita,
dengan asbab masalah tu bukan nak hilangkan masalah tu sebenarnya, tapi nak hilangkan masalah hati kita ni. Asbab hilang masalah resah hati tu, barangkali Allah hilangkan juga masalah kita tu nanti. Contoh kita resah, macam manalah nak saya ni, risaunya lah nak macam manalah ni, duk risau anak kita kan. Tiba-tiba kita duk kata, tak payahlah risau, dia hati ni risau ni kerana kita ni tak nak berzikir pada Allah. Tak nak mantapkan hati dengan mengingati Nabi SAW. Maka kita balikkan hati kita untuk kita ingati Allah, ingat kembali jasa-jasa Nabi SAW. Secara tak langsung, masalah kita tu boleh dihilangkan. Asbab kita nak kembali ingat Allah. Dan memang itu jalannya, Mas. Kalau kita sakit, kita ingat sihat. Kalau kita sakit, kita ingat sihat. Sihat bukan ingat ubat. Sihat ingat Allah yang Maha menyembuhkan. Sihat ingatlah melalui keberkatan selawat pada Nabi SAW, maka sihatlah. Jadi kita lalui kehidupan kita itu dengan kita benar-benar meletakkan hati kita untuk apa? Untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka soalan tadi, bolehkah ketika susah hati selawat pada Nabi? Ada masalah tadi. Memang bukan bolehkah? Semestinya begitu. Semestinya begitu. Jadi masalah letakkan satu tempat. Masalah is masalah. Tetapi kita tidak mahu resah. Apabila masalah dan resah, maka masalah akan bertimpa-timpa. Jadi masalah tu satu bab, resah tu satu bab. Jangan dicampurkan. Tetapi boleh jadi dia trigger. Dia mula-mula dia tak tahu dia tu hati dia resah. Tetapi Allah datangkan masalah, hati dia resah. Okey, itu trigger sebenarnya. Itu satu jentikan bahawasanya hati kita itu sebenarnya tidak diisi dengan ingat Allah. Kita tak boleh nak bincang bab ni. Tak adalah hati saya ni takkan resah sebab lupa Allah. Sebab dalil mengatakan begitu. Allah mengatakan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Kita kena terimalah kenyataan dia. Allah hati ni resah ni sebab kita jauh dengan Allah, jauh dengan Rasulullah SAW. Jadi nak dekat macam mana dengan Allah? Nak dekat macam mana? Dekat itu mestilah dengan melalui apa yang telah Allah suruh. Kalau Allah suruh mengesakan dia, maka kita akan esakan. Melalui Rasulullah SAW, sudah pasti kita melakukan apa yang Allah suruh bertepatan dengan apa yang Nabi suruh. Sudah pasti. Secara tak langsung, automatik, dia akan bersatu kembali. Masa kena first time COVID, banyak kesih, Alhamdulillah tenang, Allah bagi cepat sembuh. Ya, ingat ya, bila kita ada masalah, kita ada dua kondisi. Pertama, masalah tu sendiri. Kedua, hati kita tu. Okay, sekarang ni kita kena kenal pasti bahawasanya hati kita itu tidak boleh terikat, terkait, terkena, termasuk dengan masalah itu. Okey, katalah situasi sedang berlaku menyebabkan hati kita resah. Tak sedar hati ni. Okey. Bila rasa macam tak sedar hati, okey, jangan kaitkan hati itu dengan masalah dah. Walaupun bila ada masalah, hati kita mula macam trigger. Tak sedar hati ni, I ada insting lah. I ada insting. I betul tau. Jangan I ada sixth sense tau. La. Jangan kita rumitkan lagi keadaan. Once bila kita rasa macam hati kita berdebar-debar, hati kita resah. Okay. Walaupun isunya sedang berlaku, trigger, dia spark. Maka kita terus balik ke hati kita. Ni sebab ni hati aku, ni sebab aku jauh dengan Allah. Hati kita jauh. Jangan kita ingat dekat dengan Allah tu dengan perbuatan kita semata-mata. Rupanya nak dekat dengan hati. Maka hati kita ni terus saja istighfar tadi, selawat dan terus lihat dengan nama Allah. Sebab tu dalam hakikat kehidupan, kita belajar apa? Mentauhidkan kehidupan. Kita belajar apa? Kita tengok hidup dengan nama Allah. Tengok duit dengan nama Allah. Apa duit yang dengan nama Allah? Rezeki.
Okey, sekarang duit tak ada. Duit tak ada, rezeki ada tidak? Ada. Bila rezeki ada, walaupun kita punya satu apa, yalah kita tak biasa lagi nak lalui situasi itu kan. Tapi bila kita lalui situasi itu dengan kita yakin pada rezeki Allah, maka pertama sekali barang yang Allah bagi adalah Allah bagi hati kita lapang dulu. Bila hati lapang, barulah senang kita nak aturkan duit tu macam mana. Nak macam-macam cara lah Allah bagi. Kadang-kadang tak sempat nak fikir cara, orang bagi. Macam-macam cara. Macam-macam cara yang maksudnya. Jangan kita rigid dengan satu cara. Bila dengan Allah ni, luas langit bumi. Sebab tu istilahnya, di mana pun bumi Allah ada ni, di situlah rezeki Allah. Nampak? Sebab Allah yang pemilik rezeki. Okay, jadi, begitu kita yakin dengan rezeki, maka kita takkan berhenti untuk berusaha. Berusahalah. Jangan berhenti berharap dengan Allah. Fadal, tafadal. Macam itu. Tapi Ustaz, resah lagi ni Ustaz, resah lagi. Batah balik lagi dengan Allah. Kuatkan lagi perbahasan tentang tauhid. Lagi nak macam mana nak yakin tauhid. Kenal lagi tentang Allah. Sejauh mana kita faham tentang rezeki. Buka research. Tengok perbahasan tentang rezeki. Cari Asma Ustaz, tengok Razak. Tengok cerita-cerita para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tengok cerita Nabi menghadapi rezeki dengan Allah. Tengok kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Tengok kisah para anbiya. Tengok, baca. Yakin. Okey. Bila yakin, ya Allah, tetapkanlah keyakinanku ini. Begitu. Okey. Kedua, kalau kita lihat di masa sekalian, bila kita ada masalah, hati kita akan mudah untuk beralih arah. Betul tidak? Okey. Cara tak nak beralih arah, walaupun bermasalah, tetaplah istiqamah untuk buat surah Allah walaupun susah. Contoh, dah biasa solat awal waktu. Contoh, tiba-tiba Allah uji susah. Jadi jangan berhenti untuk awal waktu, jangan. Dah biasa dengan kuliah, tok Allah uji susah, jangan berhenti dengan kuliah walaupun macam-macam masalah. Okey, kemudian Allah uji dengan senang pula, jangan berhenti dengan kuliah walaupun sudah senang. Dah memang ini yang kita lalui jemaah sekalian. Sebab Allah kata, in tansurullah yansurukum wasabbit aqdamakum. Siapa tolong agama Allah, Allah tolong dia. Jadi Allah tolong bagaimana? Allah tetapkan hati kita, Allah tetapkan kedudukan kita. Yang menjadi masalah dalam hidup ini sekalian, bukan masalah. Yang menjadi masalah dalam hidup ini, kita mudah untuk berubah. Buat itu kejap-kejap, buat ini kejap-kejap, buat itu. Tidak fokus. Kenapa kita tidak fokus? Kerana hati kita berubah-ubah. Sebab apa berubah-ubah? Sebab kita duk sangka buat ni tak boleh, buat ni tak boleh. Oh, tak jadi ni tak boleh datangkan duit. Oh, buat ni jadi kot. Tiba-tiba tak jadi. Tukar lain. Oh, buat ni jadi kot. Tukar-tukar. Tak. Orang beriman, dia tak akan mudah bertukar-tukar. Orang beriman, dia akan konsisten. They stick to the one. Dia ada stand dia. Dia ada stand dia jemaah sekalian. Sebab dia yakin bahawa yang bagi rezeki itu Allah. Jadi kalau yang bagi rezeki itu Allah, kenapa kita nak berubah-ubah? Go for it. Just focus dan yakin. Teruskan apa sahaja yang disuruh oleh Allah. Dan Allah akan tetapkan hati kita jemaah sekalian. Wasabbit aqdamakum. Bila Allah dah tetapkan hati kita, maka duduklah dalam ketetapan itu. Maka teruskan menambah keyakinan demi keyakinan. Jangan sampai kita berubah keyakinan. Ini akhir zaman, ujian keyakinan. Masya Allah, subhanallah. Hati-hati jemaah sekalian. Memang masalah demi masalah. Baru-baru ni, siapa ada baca yang terjun jambatan tu kan? Allah Akbar. Tak tahu apa masalah ada keluarga. Di Kelantan. Hari ni isu. Memang ada dah beberapa isu dah sebelum ni. Tapi yang terbaru ni rasa di Kelantan. Terjun jambatan jemaah sekalian. Allahu Akbar. Seagama kita tak tahu apa isu yang berlaku. Ya. Tapi situasi sekarang jemaah sekalian, mudahnya untuk kita beralih arah tu. Ya Allah. Ya Ustaz pernah terdetik dalam TV itu. Masya subhanallah. Jangan. Hidup kita ni bukan kita punya. Jangan habiskan dengan sia-sia.
Kalau hidup ni kita punya, silakan nak buat apa. Tapi ini hidup, Allah punya. Ini hidup, Allah punya. Rasa kosong dengan kehidupan Ustaz? Jangan. Sebab apa kena rasa kosong sedangkan memang hidup ni semua kosong? Sebab kita cuba nak mengisi dengan cara kita. Betul tak? Sekarang ni kena kenal hidup ni. Jangan rasa begitu. Satu benda, Aina dan yang lain. Kita renung, ni hidup bukan aku punya. Aku tak boleh buat main-main. Aku tak boleh buat suka-suka. Tak boleh. Kalau kita punya, boleh lah. Kita buat tak suka, dia campak. Kalau suka, ambil. Jangan. Macam mana suka ke tak suka, kita kena hadapinya. Jangan kita hadap je. Semalam dah tegur kan. Jangan kita hadap je. Tak. Kita kena hadapinya. Okey, perkataan dia. Dia iman ni kena dengan perkataan. Dengan yakin, dengan perkataan. Dia kena cakap macam ni. Aina dan yang lain. Kita terima susah. Terima susah. Takdir untuk kita terima. Bukan untuk menyerah. Jangan serah diri pada takdir. Salah. Kita kena terima takdir. Lalu serah diri pada Allah. Dengan kita tetap melakukan suruhan Allah. Terima takdir. Jangan serah diri pada takdir. Jadi katakan, ya Allah, aku terima kesakitan ini. Jangan dok panik, ya aku tengah sakit, aku ini. Jangan pernah kita panik dengan apa yang kita hadapi ni. Terima. Ayat dia, aku terima kesakitan ni. Raditu billahi rabba. Itu ayat dia. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Aku redha. Redha ni maksudnya aku terima. Terima ni bukan lagi terpaksa, tapi terima ni adalah dengan sepenuh jiwa. Terima, ya, aku terima. Dan kita tak panik untuk terima kerana kita ada Allah yang maha pencipta kepada apa yang kita nak terima tu. Allah yang ciptakan keburukan itu. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Bila kita terima, kita mengadu ke Allah. Ya Allah, aku berlindung daripada keburukan yang kau jadikan untuk aku. Okey, Allah jadikan apa sakit? Aku terima. Bila terima, jangan komplain. Aku terima nikahnya dengan... nampak? Bila kau dah terima, kau jangan komplain. Komplain pula. Aku terimanya nikah. Aku terima nikahnya sekian dengan sekian. Bila terima, jangan komplain. Kalau sakit, sudah kita terima, jangan persoalkan. Jangan kita risaukan. Jangan kita komplain. Jangan kita bertanya-tanya. Habis itu, nak buat apa? Atasinya. Kita terima isteri kita, kita atasi saja apa kekurangan atau kita perbaiki saja apa kekurangan. Khalas. Bukan argue kenapa kurang. Kenapa sakit? Bila nak sihat? Tidak. Jangan dengan Allah. Bukan begitu cara hadapi. Dengan Allah, Allah suruh kita tunduk kepadanya. Terimalah. Okay, sekarang bila kita dah terima, nak isinya bagaimana? Nak konfront, bukan konfront maksudnya bagaimana kita nak hadapi, nak atasinya bagaimana? Maka bila kita terima, terima ni bukannya jadi satu bukan terima ni. Terima ni ada yang meletakkan macam gini. Dia tak dapat. Okeylah. Dia bukan terima, dia macam itu dah jadi pasrah. Yalah. Terima ni bukan pasrah. Saya bagi contoh macam nikah lah. Nikah ni bila kita terima, aku terima nikahnya. Okey. Bila aku terima nikah ni itu, bukan kata, yalah aku pasrah je lah ni isteri aku. Dah, terima tu waktu tu dah tak nampak lain. This is the best. Waktu kita nikah kan, kita nampak this is the best. Dah tak nampak lain lah. This is the best lah ni. Kita, macam itulah.
Tak nampak lain lah. Nampak Tok Kadi bagi selesai cepat. Aku terima kan. Jangan salah faham. Bila terima sakit, this is the best. Memang sakit ini the best. Yang terbaik yang Allah bagi kat aku. Kerana antibody ni boleh terima benda tu. Tu cara dia. Sebab itu, terima ni bermakna kita suka. Ya, Ustaz ke terima suka? Ya, terima tu suka. Tak terima tu tak suka lah. Cuma, bila kita salah faham tentang konsep terima, itu datang tak suka tu. Sebenarnya, bila konsep terima tu suka. Malu tapi mau. Dia gitu. Ya. Habis tu terpaksa terima, maksudnya dia tak suka lah tu. Terpaksa tu mana dia tak suka lah. Sebab tu masuk Islam tidak ada paksaan. La ikrah fiddin. Mana kata nak masuk Islam dia kena suka. Dia tak boleh kena ada paksa suka-suka, tak boleh. Tak boleh. Konsep terima ni suka. Bila kata terima Islam, mana kita suka Islam, kita reda. Reda tu suka. Raditu billahi rabba. Aku suka ya Allah, apa saja yang kau atur kau untuk aku ni, aku suka ya Allah. Aku suka. Nampak? Jadi Ustaz, macam mana nak suka dia Ustaz? Mintalah ke Allah. Ya Allah, bagilah aku suka ya Allah. Allah tahu, Allah Maha Pencipta. Allah akan jadikan kita suka. Ustaz, ada ketika mulanya kata terima tapi dalam melalui fasa ujian tu mula doubt. Maknanya mula tu tak terima lah tu. Itu mula terima pada lisan. Bukan terima pada iman. Tapi tak apalah, dia berusaha kan, dia belajar kan, dia learning proses. Semua saya bila kita lihat dalam perbahasan, kita buat kajian, kita tengok bila kita mengenali, sebab tu kita membawa kepada kenal Allah. Bila saya cerita semalam kot. Semalam. Bila nikmat tu lagi banyak dapat. Bila nikmat, time talaki. Bila nikmat, kita sedari nikmat lagi banyak daripada sakit. Kita akan orang kata apa bahasa dia, kita terima sakit. Sebab nak dibandingkan dengan apa yang Allah bagi. Macam itu cara dia. Apa tamsil yang lebih mudah. Itu satu saya bawa tu masa tu pregnant. Kenapa mak ibu-ibu, dia kan maaf tapi tidak melupakan. Tapi kita tanya balik, kita bersalin, orang perempuan bersalin, kenapa boleh tak ingat lagi? Allah lupakan. Sebab nikmat besar, nikmat dapat anak tu menyebabkan hilang semuanya lain. Allah buat. Kalau kita kenal hidup ni nikmat banyak je mas sekalian, yang sikit kita takkan tak terima. Macam orang cerita Ustaz, contoh nak mudah faham, macam orang bercinta. Okay. Sebab itu udah dapat satu, tapi masalah bila sebut bercinta ni, dia faham kot lain kan. Dia faham suka-suka. Kita nak faham yang mana bila kita nak terima tu, okey. Sebab dia ada satu pertukaran, transaction. Okey, macam ni. Kita cari duit, kita ada duit, kata sejuta. Okey. Kita boleh terima, kita bagi sejuta. Sebab apa? Sebab kita dapat balik timbal. Apa dia dapat? Contoh rumah, banglo. Dengan sejuta kita dapat rumah yang kita nak. Okey. Dengan sejuta tu kita dapat balik. Malah lebih lagi. Kita nampak lebih berbaloi. Masuk kita terima boleh bagi sejuta tu. Itu maksud dia saya nak bawa tu. Kita terima. Okey. Tu bila masuk, bila Allah bagi tu, makna kata kita boleh terima tu sebab kita ditawarkan benda yang lebih besar. Bila ada tawaran yang lebih besar, jadi kita akan terima. Itu cara untuk melihat dengan iman. Melihat dengan iman ni mas sekalian.
Jadi kita sebab tu Allah suruh banyak berfikir. Macam mana kita nak berbicara soal mensyukuri nikmat. Sebab kita kena lihat. Sebab tu Allah gunakan hal adullukum tijarah. Nakkah aku tawarkan kamu perniagaan yang tidak merugikan? Dengan Allah Ta'ala ni, Allah gunakan perkataan tijarah, berniaga. Rupanya kita kena ada satu mentaliti yang waras untuk kita menimbang tara segala ganjaran Allah, agar kita tidak melihatkan dunia ni is a big issue. It's not a big deal. Sakit. Memanglah dalam konteks kita orang tengok sakit. Sakit. Kan? Tapi kalau kita tengok the big deal behind tawaran di sebalik itu, it's okay lah katanya. Ada riwayat mas sekalian, riwayat ketika di yaumil mizan nanti, pada mahsyar dan hari pertimbangan, apabila si fulan itu dibukakan buku amalan ni mas sekalian, kemudian tengok pahala sabar dia itu banyak ni mas sekalian, maka dia itu kata ada lebih baik aku sabar dulu kat dunia. Ibarat macam itu. Kalau macam inilah pahala dia. Sebab kita tak nampak tawaran. Kita tak nampak tawaran behind the scene tu, kita tak nampak. Kita nampak betul-betul just a surface. Kita dapat literal saja. Kita dapat surface. Dan kita akan hanya marah dengan surface itu. Jadi rugi rupanya dalam tu ada benda yang best. Macam contoh musang king durian. Kalau kita marah dengan duri-duri tu, ini apa duri-duri ni, campak buah tu. Dah lah musang king. Lepas tu jenis black thorn pula tu. Sekilo tu berapa kan? Sebiji 300-400 black thorn. Mana hitam tengok apa ni, macam terbakar ni. Duri-duri dia pergi campaknya. Bila campak, rugi. Orang yang tahu, dia ambil. Duri pun duri lah katanya. Rupanya bila dikupasnya, tu dia isi dia. Macam itulah sakit. Macam itulah kehidupannya mas sekalian. Kalau kita tahu apa isi di sebalik permasalahan yang berlaku, it's not a big deal. Tu ayat dia. Tapi semua iman ni mas sekalian. Mudah-mudahan Allah bagi kita kekuatan iman. Rahsia kita. Sebab tu dalam lagu Hakikat Cinta. Lagu Hakikat Cinta. Ingat lagu tu. Apa nama versi, apa nama Suci Dalam Debu tu. Saya ubah lirik 100% kan. Cinta itu bukan di mata. Cinta itu di dalam jiwa. Jiwa itu miliknya selamanya. Kepada dia segalanya. Itulah cinta. Ku harapkan kau kan terima. Diriku ini yang hina. Menjadi hamba Maha Esa selamanya. Suatu hari nanti pasti ku kan kembali bertemu ya ilahi di surga yang hakiki. Di situ kita lihat erti sebuah nikmat, tersingkaplah hakikat. Tersingkaplah hakikat, tanda sebuah rahmat, bukan hayalan dan bukan mainan, tapi inilah kebenaran. Ku harapkan kau kan terima. Diriku ini yang hina. Menjadi hamba Maha Esa selamanya. Suatu hari nanti pasti ku kan kembali
bertemu ya ilahi di surga yang hakiki. Di situ kita lihat erti sebuah nikmat, tersingkaplah hakikat, tanda sebuah rahmat, bukan hayalan dan bukan mainan, tapi inilah kebenaran. Nampak mas sekalian? Ku harapkan kau akan keterima. Suatu hari nanti kita akan kembali bertemu ilahi di surga yang hakiki. Tersingkaplah hakikat. Tersingkaplah hakikat. Sekarang ni kita terutuk dengan syariat kan. Tak nampak hakikat lagi. Nanti di surga nanti. Tersingkaplah hakikat. Tanda sebuah rahmat. Tanda sebuah rahmat. Bukan hayalan dan bukan mainan, tapi inilah kebenaran. Jadi mana kata? Benda yang kita nampak sekarang ni syariat yang masih terijab dengan hakikatnya. Nanti kalau dah tersingkap, hakikatnya mas sekalian, dunia ni ujung kuku. Allah dah bagi tahu dah, nikmat dunia ni setitis saja di lautan. Kalau nikmat pun setitis, susahnya pun setitis juga. Wallahu alam. Banyak yang kata kerana banyak angan-angan. Ya Allah, jangan kita hidup atas kenyataan, jangan banyak angan-angan. Terima kenyataan. Dunia ni memang suka buat kita berangan, lepas tu perasan. Bila perasan tu yang jadi uhara hidup kita, masalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Jadi cara kita nak selesaikan masalah kita kat dunia, khalas. Kita tingkatkan keyakinan kita tentang kehidupan yang kekal abadi di sana. Cuma kita ni, iblis suka duk bisik, kau tak layak, kau banyak dosa, kau habislah kau, tak payahlah. Dia memang macam itu. Walhal Allah SWT Maha Pengampun. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Khair. Macam mana pun sejuta langkah terjatuh, tersungkur, bangkitlah dengan janji Allah. Tersungkur dengan kesilapan dan kesalahan. Namun yakinlah Allah Maha Pengampun. Jangan duk temakan dengan kata-kata orang yang menghilangkan semangat kita. Baik. Lirik atas sirah hakikat kehidupan. Ya benar, hakikat cinta. Hakikat cinta, cinta itu bukan di mata, cinta itu di dalam jiwa. Dan cinta dalam jiwa. Semua miliknya. Baik mas sekalian, kita tutup dengan munajat umat. Baik. Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Baik jemaah sekalian, saya sarankan mana yang ada ayat Fatihah tu, sediakan botol begini, letakkan ayat Fatihah di dalamnya. Daripada usul. Pun untuk uduk juga kan, kalau pergi umrah tu. Ni dalam ayat Fatihah. Dah? Ayat Fatihah. Sembuh insyaAllah di bahagian mana yang sakit. Sakit kaki, sakit kepala, anak demam. Tapi not for sale lah. Ingat jual blok. Not for sale. Bagi orang tak apa. Jadi beli dekat Shopee. Botol ni banyak-banyak. Ayat Fatihah bubur dalam ni. Okey. Jika ada air kangen lagi bagus, tak apa.
Kalau tak dapat air kangen macam mana? Dia kalau dah dia Fatihah kan, dia punya molekul automatik dia akan jadi. Khair. Bismillahirrahmanirrahim. Bacakah Al-Fatihah saja ke? Bukan ke? Ikut ni. Saya nak ruqyahkan ni 7 qiraat, 14 riwayat. Fi kulli hajat. Ya. Ni. Al-Fatihah tu bukan baca sendiri ni. Ni. Time tengah live ni. Sediakan air botol, air baldi, air apa sajalah. Air apa-apa saja. Jangan air untuk bersuci lah. Air mutlak lah. Tapi kalau nak letak minyak ke, nak letak apa ke, silakan. Asal ada liquid kan, boleh insyaAllah. Ada orang gunakan untuk minyak terapi lah, minyak apalah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب khususan seluruh umat Islam di dunia ya Allah, khususan di Malaysia, khususan di Filistin, di Yaman, di Gaza, fi kulli makan wa fi kulli zaman, berikanlah kekuatan kemenangan kata umat Islam di seluruh dunia ya Allah, seluruh dunia ya Allah. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rabb, khususan semua jemaahnya daripada malam ni ya Allah, kabulkan segala hajat kami, urusan kami dunia dan akhirat. Permudahkanlah ya Allah, permudahkanlah ya Allah. Sakit sembuhkan ya Allah, susah kau permudahkan ya Allah. Sempit rezeki kau lapangkan ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Nas'aluka an ya Allah fi kulli haja ya Rabb. Ya Rahman, Ya Arhamar Rahim, Ya Rahman, Ya Hayyu Ya Qayyum Rahman.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا منكم تقبل يا كريم. الحمد لله. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina. Mudah-mudahan jemaah sekalian, bagi yang baru ikuti di TT atau di FB setiap malam, insyaAllah dah 11.30 tu standby. Kalau awal saya awal sikit, kalau terlambat sudah 45, 50 pun ada. Sekarang pukul 12.40. Tak apa jemaah sekalian, selagi mana Allah bagi tenaga kita gunakan. Kalau tak larat, tak dapat nak tolong, tidurlah, nak buat macam mana. Tapi kalau larat, gunakan. Kita setiap malam, kita munajat umat, insyaAllah. Kita doakan seluruh dunia, umat Islam di seluruh dunia, khususan atas segala masalah berlaku yang khusus, terutama di Palestin, di Gaza, di Yaman, di kulli makan, wa fi kulli zaman, dan seterusnya pada negara Malaysia dan seluruh negara-negara lain, umat Islam di seluruh dunia. InsyaAllah, kita kumpulan yang kecil, namun hajat kita besar jemaah sekalian. Kita cuba untuk mohon Allah istiqomahkan kita menjadi skuad munajat umat. Kita bagi masa dan tenaga. Dan sukarelawan gaib. Ya, insyaAllah sebenarnya banyak dia punya apa kata apa, natijahnya itu banyak, fadailnya banyak. InsyaAllah. Ustaz minta waktu di Melaka. Itu hari kan saya dah bagi dah tu. Saya bagi ikutlah bila pukul berapa. Ikut saya itu hari yang kat DP tu saya bagi waktu sebab saya ada exam. Jadi ikut pukul apa bagi kat saya. Jadi 27 tu. Tetapkan. Tetapkan tadi. Tetapkan waktu. Kenapa muka Ustaz berlakon macam saya? Sebelik dengan muka ni. Fata Morgana ni. Haza min fadli Rabbi. Tetapkan, Hajatika tetapkan tarikh waktu yang bersesuaian hari satu. Yang bersesuaian. Yang bersesuaian. Okey? Yang bersesuaian. InsyaAllah. Okay. Semua. Alhamdulillah. Waktu dia taping tu, waktu tu berubah 3 kali. Amen. Dia ni, bila kita nak jadi penganjur program, ingat, kita tak nak jadi penganjur program agama. Kita nak jadi, apa orang kata, front line ni, kita nak penyebar majlis agama ni. Dia mesti akan ada. Saya, macam mana cakap kita bawa barang mahal ni. Mas sekalian. Dia punya persiapan dia panggil apa? Perimeter dia untuk jaga dia tinggi, mas sekalian. Ingat. Jadi memang akan ada cabaran lah. Tunggu ustaz tak jawab gimana, tak jawab. Sebab kita dah atur kan timing kita. Memang kita dah bagi dah. Tapi habis exam adalah aturan dia tu. Kan? Lepas tu patutnya adalah timing saya nak susun umrah balik. Patutnya adalah. Jadi cuma saya nak bagi tahu. Bagi siapa yang nak menyebar. Sebab macam ni Jadi penuntut majlis ilmu satu. Itu pun cabaran yang dahsyat dah. Ramai bersepai lah. Dan menyandar ke belakang pun ada. Nak duduk front, nak tolong bawa pula majlis ilmu. Itu lagi jangan. Bukan kecil-kecilnya. Saya cakap tu terang. Bukan semudah. Sebab tu kalau ini boleh jadi pening, boleh jadi migraine lah, boleh jadi apa lah, boleh jadi berdebar lah. Sebab dia pada masa sama dia cleansing kita sendiri. Sebab kita nak jadi front line, kita nak jadi orang yang bawa kebaikan. Ingat, tentangan tak ada. Tu, syaitan, iblis semua tak suka. Jadi memang kita strong. Kita kena ready. Kita jadi orang bersedia. Dan dia macam ni. Orang nak datang, tak datang, tu satu hal. Bukan kata ada orang datang, timing kang tak kena kang. Saya cakap nak buat. That's it. Time tu. Tak ada. Dah.
Sebab kita dakwah. Kita bukan buat program. Program, yes, kita kena itu, kita kena ini, kena ada. Dah. Ini bukan program. Ini dakwah. Bila dakwah, kita, orang kata apa, nak bahasa mudah, ad hoc. Ad hoc. Doakanlah Ustaz, sudah pasti. Ni munajat umat setiap malam. Ni bukan kata doakanlah. Memang doa setiap malam. Memang doa setiap malam. Bukan doakanlah setiap malam. Bercengkang mata kita ni. So, setiap malam. Saya sentiasa minta tolong pada mesti minta. Tu ayat dia. Mesti. Kalau dah minta tolong Allah, pastikan solid. Solid dah. Sebab mesti dengan Allah. Bila Allah, mesti Allah datangkan aturan dia yang terbaik. Sebab itu kita kena solid, tekad, bulat. Buat macam agama, buat. Terus. Bismillah. Jadi sebab kita bawa benda yang mahal. Jadi cabaran dia tinggi. Kadang-kadang nak cabar, nak tentukan tarikh, nak tentukan tempat, itu memang jadi asam garam lah. Apapun insya-Allah, bersabar dengan ujian Allah, ya sudah pasti. Wa basyiris sabirin, bukan sabar dengan sedih, sabar dengan gembira. Dia kadang-kadang sabar dengan ujian Allah, kita nampak sabar pada satu sudut kesedihan, walhal sabar itu pada satu sudut kegembiraan, kerana dia telah disingkapi dengan tabir keindahan. Dia guna Izam tadi, boleh tak sembuh? Boleh, bukan sembuh saya pun mandi pun boleh kalau banyak. Tadi kata terbawa dalam air, tak apa, tu masuk dalam beg, tak ada masalah, terbawa insya-Allah. Bukan saja bawa. Saya sungguh-sungguh Ustaz, cabaran memang ada, tak gentar. Memang sudah pasti. Baik, jemaah sekalian, wallahu alam, sampai sini saja perbahasan kita. Ayat itu boleh tambah tak? Boleh tambah, silakan tambah. InsyaAllah. Jangan tambah dengan IC tak, udah. Jangan tambah buat teh tarik, udah. Wallahu alam. Mohon ampun maaf pada saya ada kekurangan, terkata-kata tu kurang bicara yang penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada seri yang akan datang. Wallahu alam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Illa alladzina amanu wa amanu bil haqq. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allah.